Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda, dan jangan lupa untuk join membership kita dengan tekan butang join yang ada pada bahagian bawah video ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, konsep asas dalam agama ialah tidak boleh menipu, tak boleh berbohong. Bahkan kita tak boleh mengajarkan pembohongan daripada sekecil-kecil sifat kepada sebesar-besarnya. Tetapi masalahnya hari ini kita telah dibiasakan dengan pembohongan dan juga penipuan. Anak lewat pergi sekolah, mak ayah ajar, cakap dekat cikgu nanti yang jalan jam. Sedangkan tak ada jam pun, tetapi mak dan ayah ajar untuk berbohong. Staf lewat masuk kerja, kata lambat sebab hantar anak pergi nursery. Padahal memang dia bangun lambat, bukan disebabkan hantar anak pergi nursery. Ini semua pembohongan yang tercela. Tetapi sedihnya, bukan setakat orang awam sahaja yang terbiasa dengan pembohongan dan penipuan, tetapi ustaz-ustaz kita juga tak terlepas. Cumanya, kita ni mudah pula tertipu. Ingat tak ciri-ciri penipuan di Malaysia yang seluruh rakyat Malaysia kena tipu hidup-hidup? Villa Nabila kononnya disembunyikan hantu di Villa Nabila, padahal dia pergi rumah kawan dia tapi tak bagi tahu mak bapak dia. Lalah kali semua orang percaya dia kena tangkap dengan hantu dan semua tu kena tipu. Ada pula yang kata dia pergi rumah makwa dia. Satu Malaysia kena mohon. Apa sebab kita kena tipu? Sebab kita sangat susah kata yang salah itu salah, yang bodoh itu bodoh, yang nonsen itu nonsen. Lalas kita terjebak dalam lubang yang sama. Apabila ada orang dakwa kena sihir, kita percaya terus tanpa ragu-ragu. Padahal itu adalah perkara yang belum tentu terjadi. Boleh jadi dia adalah sihir, boleh jadi ia bukan sihir. Tetapi sifat kita yang sangat mudah percaya kepada yang rapuh telah menguasai diri, sehingga senang-senang mempercayai apa sahaja yang didakwa tentang perkara gaib. Jin anti Wahabi pun kita percaya, dia sakit enzima, sakit kulit pun dia salahkan jin. Sehingga akhirnya si penipu menipu kita pun kita percaya. Sedangkan dia itu sendiri adalah seorang penipu. Tok Bomoh yang berlilit serban, kita percaya kata-kata dia kerana dia dilit serban. Takkan Tok Lebay menipu. Ilusionis yang menggunakan nama rawatan Islam, kita ambil cakapnya, sedangkan dia menipu. Nanti wujud filter TikTok yang dia buat deep fake, yang nampak muka macam nangis, macam muka nangis pun, kita akan terima bulat-bulat sebab asas kita tidak kukuh. Ditipu sekali lagi oleh seorang penipu. Ustaz-ustaz, saya seru kepada anda yang menonton video ini untuk berkempen kepada masyarakat menjauhi pembohongan ini. Jangan kita jadi orang yang membiarkan pembohongan. Lagi teruk lagi, kita pula yang jadi penipu. Kita pula yang jadi pembohong. Tak kiralah dengan alasan melawak ke, tak kiralah dengan alasan bergurau. Bukan apa awak tu public figure, takut nanti orang salah faham. Nabi SAW sebut, wailun lilladhi yuhaddithu bil hadithi liyudhika bihil qaum fayakdhibu wailun lahu wailun lahu. Maksud dia, celakalah bagi orang yang bercakap suatu percakapan agar orang ramai tertawa dengan pembohongan. Celakalah bagi dia. Celakalah bagi dia. Hadis ini riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Syekh Abu Ala Al-Mubarakfuri dalam kitab dia Tuhfatul Ahwazi, dia syarahkan di dalam kitab itu, dalam muka surat jilid yang ke-6, muka surat 497 hingga 498, dia syarahkan hadis ini. Dia kata wail bererti kecelakaan yang besar atau lembah yang begitu dalam. Disebutkan dalam hadis ni liyudhika, yang daripada kata terbitan idhaka, iaitu membuat orang gelak. Bihi, yakni tertawa dengan perkataannya atau pembohongannya. Mafhum daripada hadis itu bahawa jika seseorang bercakap dengan perkataan yang benar untuk berlawak dengan satu kaum, maka tak masalah. Hang cakap benda betul. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut, justru perlu diketahui bahawa sisi jenaka Rasulullah tidak berlaku melainkan dalam bentuk kebenaran, tidak menyakitkan hati dan tidak juga melampaui batas. Tapi kita ni kalau kita aksiden sikit saja, tapi kita bagi nampak luka tu besar sikit supaya meraih simpati orang, itu juga membawa maksud penipuan, exaggerated. Dalam bab penilaian kualiti hadis dan sirah, bab exaggeration ini memang tak boleh pakai. Ulama-ulama hadis sangat sensitif kerana ia boleh membawa kepada penipuan. Penipuan fakta, penipuan data agama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada sebagai ustaz-ustazah yang mudah-mudah terima apa saja ilmu yang disampaikan. Kadang-kadang diambil, dikutip yang ada dekat Google, yang
yang ada dekat Facebook, yang ada dekat TikTok, main ambil macam tu saja. Kadang-kadang copy paste cerita pi balik saja. Dia tak buat saringan sebab dia tak ada disiplin di dalam mencegah penipuan. Akhirnya kita ditipu pada isu fiqah, pada isu sirah, pada isu ibadah, bahkan pada isu akidah pun kita kena tipu. Tapi kita buat relax saja sebab kita pun tak tahu yang kita kena tipu oleh penipu yang pernah menipu kita. Ada orang duk tanya kita, pasal apa hang duk anti sangat isu penipuan dan sebagainya ni? Adakah hang ada kepentingan tertentu di dalam isu-isu seperti ini? Kita kata ya, kita ada. Kerana dengan penipuan-penipuan yang dibiarkan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai tumpuan orang ramai, tetapi dia biarkan isu-isu penipuan ni, akhirnya akan menyebabkan penipuan bertimbun sehingga masyarakat tidak lagi kenal yang mana itu benar, yang mana itu salah. Sehingga apa yang datang penipuan terhadap agama pun mereka merasa ini perkara enteng sahaja. Di dalam bab penipuan, Nabi SAW telah sebut kepada kita, dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Awak cari buku-buku hadis yang menyebutkan berkaitan tentang hadis ini. Lebih daripada 70 orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini. Siapa yang bohong atas nama aku secara sengaja, tempatnya adalah di dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis sabit. Pembohongan sedikit demi sedikit akhirnya ia akan memberi kesan kepada merubahnya agama. Oleh sebab itu nasihat demi nasihat berkaitan tentang isu pembohongan perlu diberikan dan perlu dihayati. Jangan kita biarkan walaupun ia sedikit, kerana ia akan melibatkan agama kita. Sahabat-sahabat, dalam projek kita menentang isu-isu memperbodohkan akal ini, kita melakukan banyak perkara. Kita ada buat app, kita ada menulis buku dan sebagainya. Alhamdulillah, baru-baru ini Santai Ilmu di bawah kerjasama Koperasi Usahawan Ilmu Perhati Rakyat Malaysia Berhad telah terbitkan sebuah buku yang berjudul Masyhur Tapi Tak Sahih. Benda popular tapi dia itu tak sahih, dan isu yang dimasukkan dekat sini adalah berkaitan tentang sirah Nabi SAW. Isu-isu kelahiran Nabi, isu-isu peperangan dan sebagainya yang kadang-kadang kita selalu dengar benda ni dekat masjid, dekat surau. Jadi anda boleh dapatkan buku Masyhur Tapi Tak Sahih. Saya letakkan link dekat description di bawah. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana anda menonton. Terima kasih banyak juga anda telah memberikan sokongan kepada video-video reaction yang saya terbitkan hampir setiap hari. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe yang ada dekat bawah. Dan kalau anda berminat untuk membantu gerak kerja memandaikan umat dengan ilmu ini untuk jadi lebih padu dan lebih maju lagi, anda join jadi member, dan insya-Allah kita akan susun beberapa program-program yang khas untuk member sahaja. Kerana member ni dia akan dapat tengok video-video yang diprivatekan dan dikhaskan, dikhususkan kepada member sahaja. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, jangan lupa untuk tekan butang join untuk menjadi member. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.